Faedah 2, menyebut Ramadan. Menyebut Ramadan tanpa ditambah dengan lafaz bulan. Sebelum sebut Ramadan tu sebut bulan. Apa hukumnya? Adalah tidak makruh menurut pendapat yang kuat, asah, dan sebahagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Kerana diriwayatkan lafaz Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tak boleh sebut Ramadan. Nak beza dengan nama Allah adalah kita sebut datang syahrul Ramadan ataupun bulan Ramadan. Baru tak makruh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tadi rasanya saya habiskan kat mana ya? 30 rasanya. Faedah 2 betul? Ni Bang Haji? Baik. Kita baca laju sikit malam ni nah. Yang tak faham macam tadi boleh. Ustaz, muka surat ni tapi kena bagi tahu lah, senang sikit. Muka surat ni berapa ibarat tu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain ya amin ila an qala. Faedah 2, menyebut Ramadan. Menyebut Ramadan tanpa ditambah dengan lafaz bulan. Sebelum sebut Ramadan tu sebut bulan. Apa hukumnya? Adalah tidak makruh menurut pendapat yang kuat, asah, dan sebahagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Kerana diriwayatkan lafaz Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tak boleh sebut Ramadan. Nak beza dengan nama Allah adalah kita sebut datang syahrul Ramadan ataupun bulan Ramadan. Baru tak makruh. Kalau ulama kata telah datang Ramadan, Allah telah datang. Kan datang pergi itu apa? Mengaji sifat 20. Datang pergi itu apa? Ingat tak je? Kan jirim dengan arat. Sebut tu je, jirim ke arat. Datang pergi, turun naik, berjalan, berlari, sakit, ketawa. Itu apa tu? Itu jirim ke arat? Arat. Bila arat dia dekat makulat yang mana? Yang 4 kita mengaji tu. Sampai sahur nampak ni. Yang mengaji tolong jawab. Yang mengaji sifat 20 jawab betul tak betul tak apa. Dia ada 4 arat paling kurang 4 arat, dia ada 10. Makulat asyar kan 10. Tapi paling kurang arat tu hafal 4 tu insya-Allah. Betul. Tapi yang ni letak kat mana? Yang ni letak kat mana ni? Datang. Kaifa. Betul. Kaifa. Kaifa. Aina tu tempat, di langit, di arash, di bumi, perut ikan, terus aina. Langit yang ke-7, 9, Allah di situ, mustahil. Baru tadi kita mengaji. Kita mengaji apa? Ada lagi ke? Ada lagi. Macam kenai tulisan. Memang tulisan saya tadi, pagi tadi. Hadirin datang kat sini untuk pagi Rabu setiap minggu untuk mengaji sifat 20 kemah sifat 20 supaya kita meninggal insya-Allah akidah kita selesai. Jangan akidah tak selesai. Mohon maaf ya. Kita kadang-kadang masya-Allah everything. You are expert in everything, but then when it comes to the creed akidah, tak lepas. Jangan. Akidah ni sangat mahal sekali. Allah tadi waktu buka puasa tadi, saya terbayang-bayang lah waktu buka puasa tadi, waktu tengah makan buka puasa tadi. Alhamdulillah lah kita orang Islam ni kita ada akidah. Kita ada akidah. Sebab saya terdengar apa sampai saya terfikir tentang the concepts of Trinity dalam Christians. Hairan juga kita. Orang itu memang sangat expert. Apa yang mereka tak pandai? Orang dekat sebelah barat sana. Apa yang mereka tak pandai? Kalau dulu kita bangga dengan our own civilization,
dekat Babylon dahulu, our civilization. Tapi sekarang Western civilization luar biasa. Apa yang mereka tak tahu? Tapi when it comes to the creed, mereka masih lagi tak boleh nak merungkaikan konsep the Trinity itu. Sepatutnya kalau orang betul-betul akal dia faham, tak, cannot be the concept of the Trinity. Three personalities. There is Father God, Son of God, and Holy Ghost. There are three personalities, but there are not three. Three in one, one in three. Saya dulu mengajar ni dekat you, pening kepala kita dia buat. Tuhan, as you are God, how can you how to say that? Jadi tiga Tuhan. Kalau baca Bible lagi lah. Kalau baca Bible yang ini, tapi yang ini kena orang yang mengaji betul lah. Nanti dia comparison, dia sebut dalam comparative religion, saya pun fikir juga sepatutnya akal yang paling tinggi mesti akan mengakui Allah is one and only God. Itu paling tinggi sekali. Tapi manusia telah mencapai dalam civilizationnya yang paling tinggi sekali. Apa yang tak ditahu oleh manusia sekarang, especially those who are from the other side of the world. Tapi when it comes to the matter of God, tak boleh sampai. Maksudnya tak boleh menerima Islam itu. Sepatutnya dia boleh terima dah, sebab by logic. Sebab itu you can prove Allah is one and only God by logical consequences. By logic. Dia kalau dari segi falsafah, kalau nak prove Allah is one and only God, dia ada satu yang disebut logical consequences. Ni sekadar kongsi saja, sebab kadang-kadang kita berdakwah bukan orang Islam sahaja. Kita berdakwah dengan orang yang bukan Islam. Jadi kalau orang yang bukan Islam, kalau kita baca Qul huwallahu ahad, mereka tak percaya benda tu. Jadi we have to move to another way. Macam mana? By thinking. By thinking tu ada 5 cara. Antaranya logical consequences. Secara logik sahaja. Mikrofon ini tak akan datang dekat sini unless datang daripada yang membuat mikrofon ini. So the existence of the world and the creation indicates the existence of the creator of the world. Segera kita fikir, betul juga. Itu namanya logical consequences. Ada namanya teleological occurrences. Dari segi something itu, dia comes from something. The table, this measure, dijadikan daripada kayu daripada pokok daripada, jangan kayu lagi, pokok daripada seeds. Benih daripada mana? Ni saya risau ni, mesti main dari pokok. Pokok main kadang ni dia jadi daur. Mengaji sifat 20 jadi daur. Kita berhentilah main daripada Allah. The cause of the cause is the great cause. The great cause happens to be the great Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya the principle of causality. The cause of the cause. Itulah subhanallah hadirin. Waktu makan tadi dia terbawa pula benda tu. Sepatutnya orang yang dah expert in science, in the field of science, dah tremendous. Kenapa tak ada fikir kat situ lagi? Sebab itu waktu makan tadi, alhamdulillah, kita ni yang cap ayam macam ni pun dapat tahu. Yes, it is very certain Allah is one and only God, and we can even prove this singularity of Allah and the oneness of Allah. Senang je sebab kita belajar sifat 20, tak ada ragu lah. Proud to be Muslims, proud to be Muslims.
Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Lafaz Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebut sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan jawabnya sallallahu alaihi wasallam, slow pun tak apa. La taqulu jaa Ramadan fa inna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala, walakin qulu jaa syahru Ramadan. Rawahu al-Baihaqi fi Sunanil Kubra fi Shiyam. Artinya, janganlah kamu mengatakan, jangan sebut telah datang Ramadan, jangan. Nanti orang kata, telah datang Allah, kan salah satu nama Allah Ramadan. Maka sesungguhnya Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, katakanlah, telah datang bulan Ramadan. Kita pun hairan yang kita hafal daripada nas'aluka ya man huwallahu alladhi sampai as-sabur, apa? 99. Main mana kata Ramadan tak ada pun. Nah, sebab ada riwayat lain kata ada. Ni riwayat ni. Nah, dan kalau merujuk kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Guru-guru kita baca ni kat surau kuliah-kuliah pondok. Kitabnya nama Al-Jawharul Mawhub. Nama ni kitab ni terkenal. Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, orang Kelantan. Duduk lama kat Mekah. Beliau masyhur dengan panggilan nama apa? Wan Kutan. Syekh Ali Kutan. Syekh Ali Wan Kutan. Nama kitab amalan beliau namanya Lam'atul Awrad. Dapatkan kitab tu hadirin. Macam-macam amalan dalam tu. Kitab amalan beliau yang beliau susun adalah Lam'atul Awrad. Tapi nak amal biar dengan ijazah ya. Dalam kitab Jawharul Mawhub beliau sebut sebegini. Berkata sebahagian ulama, Allah punyai 3,000 nama. Lagi banyak. Tadi kan kita sebut 99. Hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Dalam hadis mengajar matematik 100 tolak 1, 99. Faman hafazaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafaznya masuk syurga. Ulama khilaf. Hafaz ni hafaz saja-saja gitu kan? Kalau begitu, ramai kita boleh insya-Allah. Sebab bila kita baca nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus. Tu sekolah agama tu memang dimain-main tu. Memang dah mulut dah walaupun mamai. Dia boleh sambung tu, boleh sambung walaupun mamai. Dan baca Fatihah juga. Apakah itu? Ulama katakan na'am, sebab hadis ni sebut faman hafazaha, siapa yang menghafaznya. Ulama lain kata tak, bukan hanya menghafaz tapi memahami maknanya dan menyelami akan kehendak nama itu sendiri. Na'am. Dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub dikatakan oleh sebahagian ulama, Allah punyai 3,000 nama. 1,000 nama diketahui oleh para malaikat. 1,000 nama diketahui oleh para nabi dan rasul. Tinggal 1,000. 300 disebut dalam kitab Taurah. 300 dalam kitab Zabur. 300 dalam kitab Injil. Tinggal berapa? 100. 99 disebut dalam Al-Quranul Karim. Tinggal satu tu kat mana tu Kak Ajah? Wallahu a'lam. Tapi ulama mengatakan, sebahagian mengatakan disebut dalam suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf Nabi. Apa beza suhuf dengan mushaf? Ini namanya suhuf ni. Sheets, helaian-helaian. Ini suhuf. Kalau saya kumpulkan semua suhuf ini dan saya compilekan, dia akan jadi mushaf. Sebab dia ada kulit keras depan, kulit keras belakang. Saya compilekan menjadi mushaf. Asalnya suhuf. Suhuf Nabi Syith, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nama Allah yang satu itu ada dalam suhuf Nabi Ibrahim. Tengok hadirin, tengok. Kata ulama, 3,000 nama Allah itu semuanya terangkum di dalam satu ayat saja. Apa ayat tu? Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Kita dah ijazahkan hari itu malam pertama dulu. Dah ijazah belum? Dah, siapa yang belum buka muka surat 22 sekarang supaya panjang amalan. Mohon maaf 21. Muka surat 21. Kak Ajah, yang ni masih tak ada kotak tak di belakang tu? Kotak tak ada, kerusi je ada. Kotak tak ada. Mungkin dah habis lah tu kan. Semalam pun dah habis. Semalam ada duit? Oh, dalam kotak. Oh, mana kotaknya? Saya kira tak apalah. Saya tak tahu yang itu nah. Tak apa, insya-Allah bulan Ramadan ni kan. Jin iblis kan kena ikat. Tapi jangan lupa yang kena ikat itu adalah maradatus syayatin. Nah yang tinggi-tinggi itu, yang bawah tak diikat macam biasa. Insya-Allah tak apa. Jadi hadirin buka muka surat 21. Siapa yang belum dapat ijazah kita ijazahkan malam ni ya. Yang dah dapat ijazah, jadi berkali-kali dapat ijazah. Begitulah nanti memang. Saya diijazahkan oleh guruku 100 kali amalan yang sama. Boleh kita sebut begitu. Baik. Saya sebut, tuan-tuan rekod saya sebut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan dia baca 786 setiap hari. Tuan-tuan sebut kami terima. Daripada subuh sampai ke subuh. Maksudnya mana-manalah. Maksudnya bukanlah sekali duduk tu 786 tak. Mungkin 10 dulu. Dalam kereta 10. Tengah memasak 10. Tengah mencuci 10. Tapi jangan sampai esok hari lah. Maksudnya sebelum subuh esok. Ini termasuk tak yang dikatakan kita baca Fatihah setiap 17 kali itu? Termasuk tak? Termasuk. Tapi kadang-kadang payah kita nak kira. Biar kita solid 780. Supaya buat pencerahan sedikit, jangan keliru. 786 ni ada dalam Quran ke? Tak. Ada dalam hadis ke? Tak. Tapi ulama mengambil semangat dalam hisabul jumal. Ada satu ilmu namanya hisabul jumal. Apa maksudnya? Setiap huruf tu ada nombor dia. Ilmu ni memang ada pada sebahagian ulama, tapi tidak pada sebahagian yang lain. Jadi ba tu ada nombor dia, sin ada nombor dia, mim ada nombor dia, campur 786 kali. Baik. Siapa yang ada hajat besar-besar, bacalah 7 hari berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu mengatakan Allah itulah habis saya sebutkan tadi, telah datang bulan Ramadan. Itu yang patut kita sebut. Hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi. Saya teringat guru saya Syekh Nuruddin. Beliau sebut begini, tidak ada orang yang bermadzhab Syafi'i melainkan akan berterima kasih dengan Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah. Melainkan seorang je. Yang Imam Syafi'i kalau beliau hidup berterima kasih dengan orang ini. Ini bahasa ulama ya. Siapa? Imamul Baihaqi. Al-Imamul Baihaqi dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah. Tidak ada yang disebut oleh Imam Syafi'i yang diulas oleh Imam Syafi'i melainkan beliau mai tolong. Ni hadisnya. Ni hadis. Imam Syafi'i kata ni hadisnya. Ni hadisnya. Masya-Allah. Faedah ketiga, tertib darjat, kedudukan, ranking, keutamaan bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Islam. Kenapa disebut Hijriyah? Sebab dikira selepas tahun Hijrah. Bila mula tahun Hijrah? Bila Nabi berhijrah daripada Makkah ke Al-Madinah. Sebelum itu macam mana orang nak tahu peristiwa-peristiwa tertentu? Tengok peristiwa yang besar-besar. Sebab itulah Nabi lahir berapa tahun Hijrah? Nabi lahir berapa tahun Hijrah? Jangan dijawab, jangan jawab. Memang belum lahir lagi. Dah sudah lahir, tapi belum lahir. Belum lahir. Hijrah belum ada lagi. Sebab Nabi lahir tahun Gajah.
Nah, lepas Nabi berumur berapa? 53 tahun baru berpindah ke Madinah. Barulah berlaku peristiwa apa? Hijrah. Jauh Nabi lahir sebelum berlaku hijrah. Faham nah? Tertib darjat ranking keutamaan bulan-bulan Hijriyah adalah sebagaimana berikut. First sekali bulan Ramadan. Oh, paling tinggi sekali. Sekarang ni syukur ya Allah. Hadirin, jangan buang masa. Jangan buang masa. Saya nak nasihatkan diri saya lah yang malas beramal ini. Tolong sama-sama. Biar kita azam khatam Quran 30 juzuk. Biar kita khatam. Nah, tak dapat khatam juga pergi ke masjid macam ni. Biar dengar orang hafiz baca Quran. Nah, tak juga dengar dalam radio. Pasang. Biar telinga ni dengar. Biar telinga. Jangan buka YouTube. Jangan buka apa. Nah, kemudian buka YouTube orang ngaji Quran boleh lah. Kemudian yang 5 surah ni jangan tinggal. 1 Al-Fatihah 3 kali setiap hari. Yang kedua Az-Zalzalah 2 kali. 3 Al-Kafirun 4 kali. 4 Al-Ikhlas 3 kali. Yang terakhir Yasin. Itu jangan. Paling kurang tu. Baca tu dulu. Lepas subuh baca tu dulu. Barulah sambung. Juzuk berapa malam ni? Kan 6. Barulah sambung. Juzuk 6, 7 sebagainya. Baik. Bulan Muharram. Hadirin, kalau bulan ni kita tak baca Quran, tengok nanti. Bulan lain lagi payah baca Quran. Kalau bulan ni tak baca Quran, ini memang special ni bulan Quran ni. Kalau bulan special ni pun tak baca Quran, jangan harap bulan lain baca Quran. Kerana itu, dalam hidup untuk kita berjalan pada Allah, mau tak mau kita kena ambil 2 jalan. 1, mujahadah. Yang kedua, mukhalafah. Supaya nafsu kita ikut kita. Jangan kita selalu ikut nafsu. Nah, nafsu ni selalu bawa tak elok. Bukan semua nafsu tak elok. Selalu bawa tak elok. Sebab dia ada penyakit hawa. Sebab itu disebut hawa nafsu. Nah, nak melawannya, nak berdepan dengannya, kena bawa 2 approach. 1, mukhalafah. Yang kedua, mujahadah. Mujahadah dulu, mujahadah. Contoh. Qiyamul Lail. Ya Allah, tidur ni. Mujahadah. Mujahadah, lawan. Tidur pula, bangun. Bangun. Itu namanya mujahadah. Maksudnya bersungguh. Malas baca Quran. Walhal, Facebook 2-3 jam boleh. Tapi Quran tak. Jangan terus. Mujahadah, baca Quran. Macam tu. Satu lagi, mukhalafah. Mukhalafah ni simpangkan dia. Simpangkan. Contoh ya. Buka YouTube. Nak tengok orang main bola. Mukhalafah. Tengok orang baca Quran. Itu maksudnya mukhalafah. Kaki. Berjalan ke tempat taman rekreasi. Saja-saja. Tak saja-saja. Simpangkan dia. Mukhalafahkan dia. Pergi ke masjid negeri. Macam tu. Asalkan yang baik-baik. Tak boleh kalau macam ni, tak habis kita ni. Bulan Rajab, bulan Dhul Hijjah, bulan Dhul Qa'idah, bulan Sya'ban, barulah bulan-bulan lain. Faedah keempat, keutamaan beberapa waktu. Para salafus salih, salaf ni yang terdahulu. Tiga kurun yang awal. Zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in. Berkata, paling mulianya hari dalam masa setahun, hari Arafah. Hari Arafah paling mulia sekali. Sebab di situ kan perkumpulan manusia yang sangat ramai. Paling mulianya hari dalam masa seminggu, hari Jumaat. Paling mulianya malam dalam masa setahun adalah malam Lailatul Qadar. Ya Allah, hadirin, malam-malam Ramadan jangan tinggal. 1, solat Isyak berjamaah. 2, tarawih berjamaah. 3, witir berjamaah. Ini saya nak pesan. Kalau di surau masjid yang tak buat 20 rakaat, mereka buat 8 rakaat. Kemudian 3 rakaat witir kan, jangan balik dulu. Witir dahulu bersama dengan imam. Walaupun kita tak nak buat 8. Macam mana? Ambil dulu pahala. Saya dah sebut hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa
Siapa yang solat bersama dengan imam, bangun malam bersama dengan imam, maka seolah-olah sehingga imam balik, maksudnya sehingga habis witir, seolah-olah dia telah mendapat pahala membangunkan seluruh malam. Jangan terus balik dulu. Jangan. Witir sama dengan imam berjamaah. Balik rumah nanti, buatlah sembahyang macam biasa. Sayang, kita dah berada bersama dengan mereka. Walaupun kita sembahyang 23 rakaat, ya. Boleh hadirin? Sayang, tolong pesan kawan-kawan. Di sini no problem. Di sini no problem. Siapa yang sembahyang 8 rakaat, tak apalah, itu khilaf ulama. Jangan cerita panjang. Pok Dada tanya, tanya iman. Jangan tanya cendol. Tanya cendol lain cerita. Tanya rehat. Mesti saya tak nak cerita panjang tu. Itu zaman dulu dah ni. Cerita kecil-kecil ni. Kita malas nak cerita yang kecil-kecil ni. Melafazkan nawaitu shauma ghadin. Malam tadi ditanya oleh Abang Qamaruddin kita. Saya sebenarnya belum lihat lagi apa yang disebut oleh hamba Allah tu. Secara umum sahajalah. Secara umum sahaja. Kalau dikatakan lafaz nawaitu shauma ghadin tidak ada daripada Nabi, memang betul. Nabi tak mengajar itu. Tetapi apakah Nabi melarang menyebutnya? Tidak. Kalau kita larang mengatakan Nabi melarang menyebutnya, kita berdusta atas nama Nabi. Satu. Yang kedua, kita usalli sebelum solat menyebutnya nawaitu. Kena faham fiqh dulu. Kalau baca hadis saja, tak faham fiqh, dia akan jadi lain. Sebab itu, kita kalau bukan bidang fiqh, tengok fatwa nanti akan jadi bersimpang siur. Sebab itu bukan bidang kita. Hadirin, saya dah sebut dahulu kat sini. Nabi tinggalkan kita Quran dan hadis. Quran dan hadis ni kata ulama seperti pokok balak. Pokok balak, batang balak tu. Batang balak tu berguna tak berguna? Berguna untuk buat rumah, buat kerusi, meja macam ni. Tapi nak jadikan dia rumah, kerusi, whatever, bangku, mesti ada alat untuk memotongnya. Dan yang memotongnya mesti expert. Siapa orang yang memotongnya ni? Ya, orang tukang kayu. Nanti bawa ke kilang, dia orang yang designer apa semua baru jadi. Kita tukang kayu tak? Kita ni designer tak? Serah pada orang macam ni lah. Serah. Macam tu juga kita. Kalau kita bukan bidang fiqh, jangan berfatwa. Kalau fatwa, kalau hanya dengan hadis, dengan Quran sahaja, tengoklah nanti. Macam-macam akan jadi kontradik. Sebab kita baca hadis begini, Nabi tak sebut. Hadirin, itu hadis Quran itu dia seperti bahan mentah. Bahan mentah. Bahan mentah tu sebelum jadi makanan, dia mau bawa kat mana? Bawa dekat dapur, dekat kilangnya. Kilang masaknya tu, kilang masak tu namanya usul fiqh. Usul fiqh. Kalau tidak ada dapur, macam mana nak masak? Kalau tidak ada kilang, macam mana nak memproses? Dia kena mahir dulu usul fiqh. Dalam tu macam mana nak buka dapur, apinya, knife, pisau, macam mana nak guna. Itu qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah. Api secara mana, oven secara mana. Itu qawaid fiqhiyah tu. Barulah keluar pap nasi biryani, pap cendol, pap lamb chop, pap creamer, pap Milo ais. Mesti sebut yang kita suka je. Baru tu namanya hukum. Itu namanya hukum. Bukan senang. Kerana itu hadirin, jangan. Kalau kita, mohon maaf ya, tidak menyebut siapa-siapa ni, mohon maaf. Kalau kita contohnya merendah-rendahkan, mana ni Nabi sebut ni? Kita katakan betul, Nabi tidak sebut, tetapi apakah Nabi melarang? Satu. Ini melafaz niat ni dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, kitab besar kecil ini dah ma'ruf, tak perlu sebut lagi. Kalau kita sebut benda ni, nampak kita tak belajar. Ini dah disebut dalam kaedah mazhab Syafi'i jelas. At-talaffudhu bin niyyati
Hubayla kulli ibadatin mandubun kaedah. Itu yang saya sebut tadi, kalau tak belajar usul fiqah, tak sampai pada kaedah ni. Bila tak sampai kaedah ni, kita nak menyalahkan orang lain, tunggu dulu, cermin dulu. Banyak lagi yang kita tak pelajari. Nah, menyebut dalam mazhab kita Syafi'i, menyebut niat tu. Niat dalam hati, naam, niat dalam hati. Tapi menyebut itu kaedah. Sebab itu kaedah tak boleh tinggal. Karena bagi orang yang mengajar fiqah, mengaji fiqah, menyebutkan niat itu setiap kali sebelum ibadat hukumnya sunat. Itu jadi kaedah. Kalau dalam undang-undang tu dah jadi macam undang-undang lah. Nah, kaedah begitu, tak boleh nak lawan lah. Siapa yang buat kaedah tu bukan orang sebarang. Ulama-ulama fiqah yang disebut fuqaha. Fuqaha ni orang alim bab fiqah. Kalau orang ni alim bab taranum sekalipun, tak alim bab fiqah tak boleh masuk. Sebab fiqah ni satu bidang yang sangat unik sekali. Nah, Masya Allah. Belum lagi usul fiqah. Orang ni orang yang usuli, memang alim bab usul. Macam Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, Al-Imam Nawawi dan sebagainya. Imam Nawawi sendiri sebut bahawa melafazkan niat itu adalah yustahab ataupun mustahab. Mustahab maksudnya sunat fi madhabina, dalam madhab kami. Cerita ni panjang nah. Cuma saya nak sebut itu sahajalah. Bila kita sebut nawaitu sauma ghadin, bukan sebarang tu disebut dalam kitab fiqah. Seolah-olah kalau kita menidakkannya, kita menidakkan seluruh ulama-ulama fiqah, kita cermin dulu macam mana ilmu kita banding dengan ulama-ulama dulu nah. Sebab itulah kata orang, man kathurat tila'uhu qalla' tiraduhu wa man qalla' tila'uhu kathurat tiraduhu. Siapa yang banyak membaca, kurang bangkangannya. Tapi siapa kurang membaca, membangkang saja kerjanya. Sebab dia rasa macam tak betul. Fiqah ni satu ilmu yang sangat seni. Ini baru kat sini kita sebut tadi, tak sah, tak boleh. Buka muka surat sebelah, melainkan dalam 3 perkara. Hadis sah, hadis, tengok hadis jelas-jelas kata tak boleh, haram. Tapi ulama fiqah kata ada, melainkan. Nak ikut siapa kita? Ikut hadis ke ikut ulama? Ini soalan perangkap ni. Ni nak ikut hadis ke ikut ulama? Kalau orang tanya macam ni, jangan dijawab, oh tunggu nah. Jangan. Soalan ni soalan perangkap, jawab pun biar bijak. Macam mana? Kamu nak ikut hadis ke ulama? Saya ikut hadis seperti mana difahami ulama. Macam tu. Kalau orang tanya kita, kamu nak ikut hadis ke ikut Imam Syafi'i? Kita pun tunggu 3 hari nak cari jawapan. Tak, jangan risau. Jawab, saya ikut hadis seperti mana yang difahami oleh Imam Syafi'i, sebab hadis seketul. Belum lagi qat'iyyut thubut, belum lagi qat'iyyud dilalah ke, dhanniyud dilalah ke. Istilah tu pun kita tak faham lagi nah. Mohon maaf, saya bukan cerita siapa-siapa ni. Cukuplah kita pegang pada ulama. Jangan kita bercerita sesuatu yang telah pun diselesaikan oleh ulama sejak zaman dulu. Kadang-kadang bukan nak tunjuk ni, bukan nak tunjuk kita hebat. Malah orang tengok, hak kecil ni pun tak selesai lagi. Macam tu full stop kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Paling mulianya bulan dalam masa setahun adalah bulan Ramadan. Alhamdulillah. Hadirin, mudah-mudahan kalau ni Ramadan yang terakhir, buatlah yang terbaik lah. Buat yang terbaik. Saya selalu sebut, yang Ramadan ni macam cek kosong. Ramadan ni macam cek kosong. Kita sendiri nak letak berapa. Walaupun kita bukanlah letak pahala, tidak. Ni terpulang pada kita. Paling challenging sekarang apa? Facebook. Saya tak ada Facebook. Yang kedua, YouTube. Paling antara challenging lah. Sebab itulah yang paling banyak kita sekarang. Guru saya sebut, Syekh Nuruddin sebut, orang sekarang, mohon maaf bukan semuanya, kalau lepas sembahyang, dia akan cari apa? Handphone. Orang zaman dulu, dia akan cari tasbih. Ni dia cari handphone. Okay, update. Masya Allah. Insaf sama-sama insaf kita sebab bulan Ramadan ni. Ya Allah.
Saya dah sebut tak cara untuk menggandakan amalan di bulan Ramadan? Sudah kan belum? Kalau kita baca contohnya Fatihah sekali, lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sudah belum? Sudah kan? Malam esok, malam esok. Tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Tanda-tanda masuknya bulan Ramadan terbahagi menjadi dua bahagian sebagaimana berikut. Itu yang saya tak nak komen, saya malas nak komen. Kalau benda-benda khilafiah macam ni, saya banyak menulis. Jadi banyak masa kat situ, mohon maaf ya. Tapi saya komen tadi bukan komen yang ditanya Abang Kamarudin sebab saya tak tengok lagi. Ini umum saja yang saya sebut. Tanda yang digunakan untuk seluruh umat Islam. Macam mana secara jamaah ni? Iaitu satu, telah sempurna bulan Syaban 30 hari. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma alaikum fa akmilul iddah 30 yawman, rawahul Baihaqi. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal, yakni anak bulan Ramadan. Bila sebut macam ni dia mari cerita. Tu jadi lambat. Dia mari cerita. Lagu tu nak. Cerita sikit lah, tak apa nak. Cerita sikit. Kalau tak dia ni. Hilal bulan ni dia ada cerita. Imam Syafi'i dihasad oleh sebahagian ulama, jaga. Ulama dengan ulama pun ada hasad juga. Saya potong dia cerita, tak panjang. Ceritanya panjang ni, saya potong je. Apa mereka buat? Mereka hasad dengan Imam Syafi'i sebab majlis ilmu Imam Syafi'i paling ramai dekat Baghdad. Dua, Imam Syafi'i paling dicintai oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mereka hasad. So apa mereka buat? Mereka nak malukan Imam Syafi'i. Macam mana? Dikumpulkan seramai-ramai orang dan diajak Imam Syafi'i untuk menguji kepandaian Imam Syafi'i. Sebenarnya mereka telah sediakan 13 soalan yang memang tak boleh jawab oleh orang biasa. Imam Syafi'i dipanggil, Imam Syafi'i, Masya Allah, beliau tak tahu apa-apa konspirasi ini. So dia mari juga. Dia tak tahu pun what are the questions. Kalau ada senang kita cari dulu, ni kat mana Facebook, ni kat mana YouTube. Tak ada. Hadirin, 13 soalan ni memang soalan, kalau bahasa sekarang ni lah, kau punya soalan. Memang tak boleh jawab. 13 soalan ditanya oleh 13 orang ulama. Dihadiri majlis itu oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Mereka tahu Imam Syafi'i takkan dapat jawab even the first question. How about the rest? The rest will be tougher and toughest. Kalau soalan pertama pun dah bungkuih, hak lain lagi bungkuih. Supaya apa? Pertama soalan pun tak boleh jawab, malulah Imam Syafi'i. Yang kedua, malulah. Itu kata mereka. Apa yang berlaku? Di hari pengumpulan itu, Imam Syafi'i duduk macam saya ni, ada ulama 13 orang kat sini, Khalifah Harun Ar-Rasyid saksikan. Ni ramai manusianya, ramai nak tengok sebab nak tengok kealiman Imam Syafi'i. Mereka tak tahu, mereka ulama ni nak perangkap. Baru tadi saya buka kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Imam Al-Haddad pun pada sebut ada ulama tapi ulama yang tak elok. Soalan pertama, ya Syafi'i, Imam Syafi'i, seorang itu menyembelih kambing di dalam rumahnya sebab dia nak makan kambing. Disaksikan oleh isteri dan anak-anaknya. Ketika dia keluar rumah dan dia masuk balik dalam rumah, orang ini mengatakan, kambing ini haram bagiku. Lalu kata isteri dan anak-anaknya, kalau begitu kambing ini juga haram bagi kami. Wahai Imam Syafi'i, jawab soalan. Apa maksudnya ini? Tu dia punya soalan. Soalan lah tu, apa lagi yang tonton tengok saya pasal apa? Lagu tu punya soalan. Kalau soalan apa hukum makan hengweh bulan puasa, bolehlah kita jawab. Ataupun apa hukum kita terminum air Tuan Imam tarawih, kita tumpang minum juga, apa hukum? Tak apa boleh jawab. Ini soalan ni, tuan-tuan siapa boleh jawab?
Siapa boleh jawab, saya bagi buku yang semalam tu sekotak, semua saya hadiahkan. Saya tahu memang tak boleh jawab. Kecuali hak mengaji dengan saya kat sini lah. Sebab saya pernah abang cerita ni. Siapa boleh jawab? Buku hak sekotak semalam tu free semua. Tapi dah bayar semalam kan? Tak jadi tarik balik nah. Tak ada memang. Memang payah nak jawab soalan ni. Kerana masa tak cukup, saya jawabnya. Kata Imam Syafi'i, punyalah soalan lagu ni, siapa boleh jawab? Tengok Imam Syafi'i. Sebab darah Nabi mengalir kan? Kan beliau keturunan Nabi. Kata Imam Syafi'i, ini berlaku kepada seorang musyrik yang kafir, non-Muslim. Dia nak makan kambing, dia sembelih kambing. Habis sembelih, dia pun keluar rumah. Dia jumpa dengan orang saleh, Muslim, maka dia pun masuk Islam, dapat hidayat. Kemudian dia masuk dalam rumah, dia kata, kambing ini haram bagiku. Betul tak? Betul, sebab dia sembelih tadi ketika dia bukan Islam. Apa hukum orang Islam makan sembelihan orang bukan Islam? Haram. Abang ni, isteri dengan anak-anak kata, abang ngaji. Ini dialog ni saya buat ni, tak ada dalam kitab tu. Abang ngaji masuk Islam ke? Ya, elok. Awak tak elok. Kami pun nak masuk Islam sekali. Mereka pun masuk Islam. Pakar ramai-ramai kata, kambing ini juga haram bagi kami. Itu jawapannya. Jadi Harifan Rashid tanya dengan hak tanya, ni tunduk malu sungguh. Sebab memang payah nak jawab. Imam Syafi'i nak jawab. Kata Khalifah, Tuan Syekh, lagu mana? Sambil tunduk dan malu, merah muka. Betul, kata Tuan Syekh. 1-0. Dia ada 13 ni. Ni mau sahur habis ni. Katanya kat sini ada teh tarik. Kopi tarik. Pukul berapa? Habis ni, habis kelas. Tapi kita macam mana pun, pukul 12.30 kena berhenti. 12.30 ni dah pukul 12 lebih dah ni. Tak apa. Soalan nombor 2. Dia ada 13 soalan ni. Saya kongsi 3 je Soalan nombor 2, dia kena minum. Sungguh, soalan ni kena minum. Saya minum, tolong jangan tengok Tolong jangan tengok saya, tengok tempat lain, tak apa. Sungguh saya nak minum. Tak sungguh nak cerita ni. Memang saya nak cerita tentang minum, tapi jangan tengok saya. Pasal saya nak minum sungguh. Jangan tengok. Gurau saja tapi sungguh jangan tengok. Tengok tempat lain apa? Maaf Soalan kedua ni ada kaitan dengan cerita ayat. Kenapa? Ya Syafi'i, seseorang minum ayak. Apabila telah meminum separuh daripadanya, minuman itu halal baginya. Ketika dia nak menghabiskan separuh yang berbaki, maka air itu haram baginya. Itu dia soalan. Kita pun susah hati soalan lagu tu macam mana? Pikat dia kena pikat. Imam Syafi'i tenang je. Apa kata Imam Syafi'i? Seseorang yang telah meminum separuh airnya memang dah masuk dalam perut. Air itu nothing, memang bersih, halal baginya. Ketika dia nak menghabiskan separuh yang berbaki, ketika itu ditakdirkan hidungnya berdarah dan darah itu menitik masuk ke dalam ayak. Apa hukum ayak ni? Mutanajis. Sebab ayak ni ayak apa? Ayak ini kurang daripada 2 qullah. Maka itulah jawapannya. Tak boleh minum ayak mutanajis, ayak najis. Jadi kata Harun Ar-Rasyid, ya Syekh, lagu mana? Sekali lagi dia tunduk malu. Dia kata betul, dia kata 2-0. Betul. Hak 3 ni nak cerita lah ke nak cerita 3 malam lagi? Soalan nombor 3 ni nak cerita lah kan nak cerita 3 malam lagi? La juga takut tak boleh tidur malam ni. Apa nombor 3? Nombor 3. Ni kita berhenti tang ni lah, nombor 3 lah. Yang 10 lagi tu nanti tahun depan lah. Mai kena main tang ni, kita mengaji lah.
Ya Syafi'i, seorang yang sedang solat, ketika dia salam sebelah kanan, isteri di rumah kena talak. Ketika dia salam sebelah kiri, sembahyangnya batal. Dan ketika selepas solat, dia wajib membayar 1000 dirham. Itulah soalannya. Apa jawapan dia? Tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Tak habis cerita. Saja gurau ni waktu mengantuk. Kata Imam Syafi'i, memang seorang itu ketika dia solat, ketika dia salam sebelah kanan, dia terpandang seorang lelaki. Lelaki ini telah hilang selama 4 tahun ataupun kurang 4 tahun. Dalam istilah fiqah, lelaki ini disebut mafqud. Mafqud, hilang, tak tahu pergi mana. Kadang-kadang dicuri jin, ditangkap oleh jin, bawa alam ghaib. Oleh kerana dia dah tak ada, isteri pada lelaki ni tadi dikahwini oleh tuan imam ni tadi. Bila dia salam sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah, balik pula haji. Isteri dia kat rumah, isteri siapa? Isteri haji ni tadi kan? Dalam hukum, hendaklah nanti kena talak isteri itu, diceraikan, sebab dia mesti kembali pada suami yang asal. Sebab suami itu hilang, tak tahu punca. Tak tahu pergi mana 4 tahun. Itu namanya mafqud. Patut, sebab itulah isunya akan ditolak di rumah, diceraikan. Ketika dia salam sebelah kanan, dia terlihat ada tai cicak dekat baju dia yang basah, yang kering tak apa. Kalau yang kering, pap, boleh. Kalau yang ini, pap, jangan ditengok. Apa ni? Batal. Dia hukum fiqah, bila tak cicak kat sini kering, dia tak boleh bertenggek sini lebih daripada qadar 1 subhanallah. Pap, tu pap. Saya bagi pap ni bagi nampak dia cepat. Jangan dia sebut pap. Jangan sebut pap juga. Kalau sebut pap, batal. Kalau dia pap. Biar kena kat Tuan Bilal, tak apa. Cerita lain yang penting kita selamat. Tapi kes ni tadi pap. Tai, maaf ya, tai cicak basah. Mana tak lari. Menyerap lagi kan ada kan, batal sembahyang dia. Dan ketika lepas solat, dia pun mengusap muka dan dia solat malam hari sebenarnya. Dia terpandang hilal. Tu cerita hilal ni satu perkataan je ni. Ceritanya panjang sungguh. Mana perkataan hilal tadi mana? Muka surat berapa? 31. Itu yang saya nak cerita tadi. Dia terpandang hilal anak bulan telah terbit, maka dia telah berjanji dulu untuk bayar hutang apabila sudah terbit anak bulan. Itulah jawapan dia. Jadi Khalifah Harun al-Rashid tanya, macam mana Tuan Syekh? Ya betul. Jadi 3 soalan dapat dijawab dengan baik. 6. Berpuasalah kalian kamu ketika melihat hilal bulan, maksudnya anak bulan Ramadan. Guru saya kata hebatnya Ramadan. Dia seperti raja. Kalau dia datang, tak ada seorang boleh menahan. Kalau dia nak pergi, tiada seorang boleh menghalang. Dia topong tu bapak bulan ke anak bulan? Anak bulan. Kalau keluar anak bulan, jaga. Esok kena puasa. Kalau tak keluar lagi satu dunia, sealim macam mana manusia tu, tak akan boleh menetapkan bila satu Ramadan. Nanti 29, 28 nanti topong lagi sekali. Esok anak bulan tadi itu dah pergi ke ataupun stay kat situ. Kalau dia stay kat situ, puasa kita. Kalau dia pergi, bermakna muncul anak bulan apa? Syawal, bermakna kita akan berhari raya. Tengok macam raja juga, macam sultan kan. Hebatnya yang kata bulan Ramadan. Dan jika tidak nampak bagi kamu hilal bulan Ramadan, mungkin disebabkan awan, mungkin hujan, maka sempurnakanlah jumlah hari di bulan Syaban selama 30 hari. Kalau boleh malam ni saya postpone dulu soalannya sebab saya baca sikit sangat malam ni. Malam esok kita jawab. Terlihatnya hilal anak bulan Ramadan oleh seseorang yang memiliki sifat adil. Ni seorang. Ini kita nak guna untuk ramai-ramai ni. Seorang tu memang orang adil. Maksudnya orang lelaki yang baligh sampai umur, berakal dan bukan orang yang fasik.
Orang fasik ni orang yang tak buat dosa besar dan tidak mengekali dosa-dosa kecil. Itu fasik. Nah, kebanyakan kita lah mungkin fasik. Nah, kebanyakan. Tapi tengoklah, dia tak melakukan dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil. Kalau mengekali dosa kecil, itu dikira orang yang lebih daripada fasik lagi. Dan telah dilaporkan hal tersebut kepada hakim. Dia bagi tahu pada hakim dan hakim telah menerima saksiannya sebab dia orang yang baik. Maka wajib bagi umat Islam di negara tersebut untuk berpuasa. Seorang je ni, semua kena puasa. Hal ini berdasarkan hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadirin, bila kita sebut Ibnu Abbas, kita sebut radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Huma ni dua orang kan? Satu untuk Abdullah bin Abbas, yang kedua Abbas bin Abdul Muttalib. Qala jaa Arabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inni ra'aytu al-hilal, yani hilal Ramadan. Faqala atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Qala ya Bilal adzin fin nas an yasumu ghada. Rawahu ashabus sunan. Dari sunan tu apa? Sunan Abu Daud, As-Sajastani Sunan, At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, itu maksudnya sunan. Nah, kalau sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Nah, dari sahabat iaitu Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sepupu Nabi sendiri. Nah, sebab Abbas adalah pak saudara Nabi. Kalau nak ziarah kubur pak saudara Nabi di mana? Dekat Baqi'. Siapa yang pergi umrah tu, kalau masuk perkuburan Baqi', dia sebelah kanan. Nah, nanti saya cerita siapa yang dikuburkan dekat perkuburan Baqi' tu, nanti ada masa saya cerita. Jadi kalau kita masuk 30 meter daripada depan tempat kita masuk tu, ada satu kubur kecil. Di situ dikuburkan 3 orang anak Nabi perempuan. Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Ummu Kalthum. Dah dipagar sekarang ni. 30 meter sebelah kanan. Di situlah yang disebut perkuburan Ahlul Bait. Termasuk siapa? First kali kubur Sayyidatuna Fatimah. Sebelah kanan beliau tu yang disebut tadi, saya sebut Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam perjanjian Aqabah, Nabi bawa Sayyidina Abbas sebab muka Sayyidina Abbas macam muka Nabi. Exactly. Jadi anything happen kepada kepada Nabi, sebenarnya itu bukan Nabi. Itu adalah siapa? Abbas. Ini penyerupaan. Mana zaman dulu. Zaman sekarang dah orang ikut dah. Jadi Sayyidatuna Fatimah sebelah kanan beliau, Sayyidina Abbas. Ada satu kubur di belakang ni panjang daripada kiri daripada kanan bawa ke kiri. First Sayyidina Hasan. Siapa? Cucu Nabi. Sebelah beliau anak saudara beliau, anak adik beliau. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi. Sebab Sayyidina Al-Husain cucu Nabi. Ini anak Sayyidina Al-Husain. Namanya Ali. Oleh kerana kuat ibadat, orang panggil beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zain penghias, Abidin orang yang kuat beramal. Sebelah beliau anak beliau Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sebelah beliau anak beliau iaitu Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Habislah Ahlul Bait kat sini. Patah balik kubur anak perempuan Nabi tadi tu. 5 meter sebelah kiri mereka. 5 meter je dekat. Sebelah kiri mereka. Di situ kubur siapa? Kubur isteri-isteri Nabi. Semua kat situ kecuali 2 orang. Sayyidatuna Khadijah dekat Ma'la dengan Sayyidatuna Maimunah dekat Masjid Sayyidatuna Aisyah dekat Tan'im. Kan kita kalau miqat kan dekat Tan'im tu. Sebelah jalan, sebelah kanan. Yang lain Sayyidatuna Aisyah, Hafsah, Juwairiyah, Zainab, Ummu Salamah. Semua dekat situ. 8 meter sebelah mereka itu ada satu kubur. First Sayyiduna Uqail bin Abi Talib, adik-beradik Sayyidina Ali. Bawah sebelahnya sedikit Sayyiduna Abu Sufyan Al-Harith, saudara susuan Nabi. Bawahnya anak kepada Sayyidina Ja'far, iaitu Abdullah
bin Ja'far At-Tayyar. Kan dalam perang Mu'tah dekat Jordan, diputus tangan kan, akhirnya terbang Sayyidina Ja'far. Nah, itu disebut Tayyar, yang terbang. 10 meter daripada sini ada satu kubur betul-betul dekat corner. Di situlah kuburnya Imam Malik ibn Anas. Di kepala beliau, kaki guru beliau, Sayyiduna Nafi', maula kepada Ibnu Umar, hamba kepada Ibnu Umar yang kita sebut tadi tu. Tapi dibebaskan, namanya maula. Asalnya hamba, dibebaskan jadi maula. Habis kat situ. Nah, 20 meter daripada sini, nanti ziarah kubur Baqi' bawa meter. Betul saya sebut ni. 5, 8, 10, 20. 20 meter kat sini, ada satu kubur kecil. Kecil je kuburnya tu, iaitu Sayyiduna Ibrahim bin Rasulillah. Walaupun satu kubur, tapi surroundingnya ramai sahabat. Antaranya Sayyiduna Uthman bin Mad'un, muhajirin yang pertama sekali syahid dalam perang Badar, maka dikuburkan dekat situ. Nah, sebelah beliau Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf. Sebelah beliau Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelah beliau Sayyiduna Hunayf. Nah, kemudian anak Sayyiduna Hunayf ibn Zurarah. Kemudian mak Sayyidina Ali dikatakan di situ juga Sayyidatuna Fatimah binti Asad. 75 meter daripada sini ada satu kubur panjang. Di situ syuhada Hurrah. Ketika Yazid bin Muawiyah datang menyerang bumi Madinah, mereka pertahankan syahid, dikuburkan ramai-ramai dekat sini. 130 meter daripada kubur tadi ni, terus betul-betul di tengah perkuburan Baqi', di situ dikuburkan Sayyidina Uthman bin Affan. Kubur beliau paling senang dicari. 50 meter sebelah kiri beliau, di sini kubur mak susuan Nabi. Siapa? Sayyidatuna mak susuan Nabi, Halimatus Sa'diyah. Atas sedikit. Di situ dikuburkan ada 2 orang dekat situ. Satu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dan dalam kubur yang sama dia petak gini nah, 2 kubur. Satu Abu Sa'id Al-Khudri, satu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Ketika beliau meninggal, arasy bergegar. Patah balik nanti, patah balik nak pintu pertama tadi, patah balik sebelah kanan ni, betul-betul dekat pagar. Di sini ada satu kubur kecil, mak saudara Nabi 2 orang, Sayyidatuna Atiqah dan Sayyidatina Sofiyah, kedua-duanya binti Abdul Muttalib. Barulah kita habis, barulah sedap kita ziarah, sebab kita tahu ni siapa. Kalau tidak, tanya orang Arab, wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Nah, ada satu jamaah tu, dia tanya ni apa? Wallahu alam ini, wallahu alam ini, wallahu alam, kata orang Arab tu. Dia balik ke hotel, dia tanya dengan ustaz dia, ada tak sahabat Nabi nama wallahu alam? Habis wallahu alam. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, datang seorang pedalaman, orang Arabi ni, orang dusun lah, orang kampung, kepada Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku melihat hilal. Aku melihat hilal anak bulan Ramadan. Maka Nabi SAW berkata, apakah kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Nabi nak investigate, ni orang betul Islam betul ke tak? Kamu bersaksi tak Allah itu? Kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Orang itu menjawab, ya, aku bersaksi. Nabi berkata lagi, apakah kamu bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah? Dia menjawab, ya, aku bersaksi. Maka Nabi berkata, wahai Bilal, Nabi berkata, wahai Bilal, khabarkanlah kepada orang-orang untuk berpuasa esok. Nabi lihat ke orang ini lihat? Orang ini lihat, bermakna seorang yang adil, boleh diambil persaksiannya, untuk orang lain pun boleh berpuasa juga. Sebenarnya yang kita cerita ni tidaklah masalah sangat untuk zaman kita sekarang, ya. Sebab kita memang percaya dengan ahli falak kita di Malaysia ni, dengar sajalah pengumuman mohor besar raja-raja. Faedah pertama, masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan dapat terjadi hanya dengan kesaksian satu orang yang bersifat adil. Begitu juga hukum yang berhubung dengan puasa Ramadan, seperti solat tarawih. Orang yang adil kata, malam ni kita solat tarawih, sebab dia yakin malam satu Ramadan tadi boleh diikut. I'tikaf pun sah, solat sunat witir secara berjamaah pun sah.
Lain halnya jika keluarnya bulan Ramadan atau bulan lain selain bulan Ramadan. Maka wajib dengan kesaksian dua orang yang adil, tidak cukup dengan satu orang. Nah, contohnya nak puasa mesti dengan dua orang. Lain halnya jika hukum yang tidak berhubungan dengan puasa-puasa Ramadan. Contoh kewajipan membayar hutang. Cukup dengan seorang sahaja, tidak perlu dua orang. Atau jatuhnya talak atau pembebasan hamba yang dikaitkan dengan hari pertama di bulan Ramadan. Contoh, saya akan bayar hutang pada 1 Ramadan. Bayar hutang tu sama ada 1 Ramadan ataupun tidak, saksi itu adil ataupun tidak, bayar juga. Itu maksudnya tidak kena mengena dengan puasa. Tadi dengan puasa, ini dengan bayar hutang. Ataupun jatuh talak. Contohnya ada talak yang berkait kalau masuk 1 Ramadan kamu akan tertalak, contohnya itu boleh jatuh, tapi dengan saksi itu adil ataupun tidak di sini jadi dia tidak ada kaitan. Kalau saksi yang adil itu dengan 1 bulan Ramadan, kalau tidak, kalau satu yang adil masuk Ramadan wajib dengan satu yang adil itu, kalau tidak jatuh juga. Atau pembebasan hamba yang dikaitkan dengan hari pertama di bulan Ramadan, maka mestilah dengan kesaksian 2 orang yang adil, tidak cukup dengan satu sebab dia lebih berat, bayar hutang, jatuh talak tadi itu ataupun cerai. Kecuali jika masalah-masalah tersebut berhubungan dengan orang yang melihat hilal, orang itu sendiri yang nak dijatuhkan talak ataupun dia menjatuhkan talak, maka cukup kesaksiannya meskipun hanya dengan 1 orang, tapi hendaklah dia orang itu adil. Tanda yang digunakan untuk individu ini tak mempengaruhi orang, dia sendiri saja. Dia sendiri sahaja. Orang yang fasik, hamba atau para wanita, jika melihat hilal anak bulan Ramadan, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa Ramadan kalau dia expert dan dia boleh tengok betul-betul anak bulan. Jangan bintang dilihatnya dikatakannya bulan, jangan. Ataupun orang main bunga api, dah keluarlah anak-anak bulan, itu dah salah dah tu. Anak bulan satu saja, dia kata anak-anak bulan. Ini untuk orang yang expert. Macam saya cerita di kampung saya tu, ada orang yang boleh tengok anak bulan sebab dia kapten kapal, dia memang expert dia. Dia kena puasa kalau dia lihat. Orang yang mendapat khabar dari seseorang bahawa mereka telah melihat hilal bulan Ramadan, maka perincian hukumnya adalah seperti berikut. Ada orang bagi tahu, saya dah tengok dah bulan Ramadan, tengok. Jika yang membawa khabar tersebut dalam golongan orang yang dapat dipercayai perkataannya, orang soleh lah ni, wajib untuk berpuasa. Siapa kita? Walaupun orang lain tidak. Meskipun ia mempercayai khabar tersebut. Jika yang membawa khabar termasuk dalam golongan orang yang dapat dipercayai perkataannya, orang yang fiqah lah ni, orang yang baik, maka wajib orang tadi itu untuk berpuasa. Meskipun dia mempercayai khabar tersebut atau tidak. Sebab yang bawa ini adalah orang yang baik untuk diri dia, Tak semestinya satu kampung untuk diri dia tu. 2. Jika yang membawa khabar termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat dipercayai perkataannya, dia pun lo'lak, maka tidak wajib untuk berpuasa, kecuali jika ia mempercayai khabar tersebut, maka hukumnya wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan jalan ijtihad. Apa ijtihad ni? Berusaha. Contoh, dengan mendengar suara beduk yang pada kebiasaannya dibunyikan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan. Dulu orang pakai beduk, kemudian pakai meriam. Boom, boom. Masuklah. Dia kena berpuasa. Untuk dirinya, faedah. Puasa lebih dari 30 hari. Jika seorang berpuasa berdasarkan khabar yang dibawa oleh orang yang bukan adil dan dia mempercayai khabar tersebut, kan dia kena puasa juga. Kemudian setelah sempurna puasanya 30 hari, dia tidak melihat hilal anak bulan Syawal pula dah puasa 30 hari. Sepatutnya esok timbul Syawal. Apakah boleh baginya untuk tidak berpuasa? Terdapat perbezaan pendapat dari para ulama sebagai berikut. Sebab itulah hadirin, kita jangan mudah-mudah baca hadis, tak nak baca qaul ulama, jangan. Sebab apa? Sebab yang namanya hukum itu sangat memerlukan malakah fiqhiyah.
maksudnya dia memang betul-betul ahli boleh berfatwa. Kalau setakat baca hadis ini saja tak boleh bagi hukum. Nah, apa dia hukum? Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Ya, tidak, betul, salah, itu nama hukum. Tapi nak sampai ya, sunat, wajib, nak sampai itu kena masuk pada kilang hukum tu. Nak kena masuk alat-alatnya tadi itu, qawaid fiqhiyah. Barulah boleh kita kata boleh, boleh kata tak, sunat, wajib dan sebagainya. Ini siapa punya kerja ni? Fuqaha, bukan muhaddithin. Sebab itu Imam Syafi'i sebut apa? Innal fuqaha'a kal atibba wa innal muhaddithina kas sayadilah. Sesungguhnya ahli hukum itu seperti doktor. Sesungguhnya orang yang pandai bab hadis itu seperti ahli farmasis. Ahli farmasi dia tahu obat, tapi nak bagi pada orang makan obat dia tak tahu. Siapa yang tahu ni? Doktor. Kerana itulah hadirin, sealim-alim Imamul Bukhari, beliau tidak ada madhab sendiri. Siapa yang lebih alim daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Siapa? Fathul Bari beliau sampai sekarang. Al-Imam Syaukani alim, beliau menulis kitab Nailul Awtar. Tapi beliau ditanya orang, ketika ditanya orang, kenapa tuan tidak mensyarahkan Sahihul Bukhari? Beliau angkat tangan. Dia kata apa? La hijrata ba'dal fath ay Fathul Bari. Tak ada hijrah lagi lepas Fatah. Maksudnya tak boleh lawan, seorang pun tak boleh lawan apa? Fathul Bari. Masya Allah. Anwar Shah Al-Kashmiri, beliau mensyarahkan kitab Sahihul Bukhari. Berjilid-jilid tebal, tenggelam dengan Fathul Bari. Ajib. Beliau tu hadis Allah. Tapi kenapa beliau tidak ada mazhab sendiri? Sebab beliau tahu beliau alim bab hadis, tapi fiqh belum tentu. Sebab itu beliau mengikut mazhab apa? Asy-Syafi'i. Masya Allah. Banyak lagi lah nama-nama. Al-Imam Nawawi, Al-Hafiz beliau itu. Hafiz maksudnya hafaz 100,000 hadis, 200,000 hadis. Tapi beliau tak buat mazhab sendiri. Beliau bermazhab apa? Asy-Syafi'i. Buktinya apa tuan-tuan? Buka kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah, At-Tabaqat Al-Ahnaf, At-Tabaqat Al-Malikiyah. Beratus-ratus nama alim ulama yang sudah mendapat pangkat imam, pangkat al-hafiz, semua bermadhab. Semua bermadhab. Nah, jadi itulah cerita bab fiqh ni dalam. Kalau kita tak faham, tak mahir, jangan cakaplah. Supaya apa? Supaya orang tak tahu kita ni tak tahu. Baik kita diam saja. Kalau kita bercakap sah, orang paling tak tahu. Baik kita diam. Sebab itu bukan ahli kita. Terdapat perbezaan pendapat daripada ulama sebagaimana berikut. Menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar, iaitu Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, ada 10 jilid kitab beliau ni, hukumnya adalah wajib untuk tetap berpuasa pada hari ke-31. Itu pendapat beliau, pelik. Menurut pendapat Al-Imam Ar-Ramli, dua ni selalu tak sama. Itu yang disebut dalam mazhab Syafi'i, kalau disebut syaikhan untuk golongan mutaqaddimin, merujuk pada dua orang imam. Al-Imam Ar-Rafi'i dengan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Ar-Rafi'i dengan Al-Imam An-Nawawi. Kalau bertembung dua ni, kita selalu ambil An-Nawawi. Ulama kita di Nusantara ni, ulama Yaman, ulama Iraq, kalau bertembung Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, selalunya kita ambil Syekh Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar selalunya. Menurut pendapat Al-Imam Ar-Ramli, tulis kat situ yang kecil. Maksudnya Ramli As-Saghir, yang kecil. Bapa beliau yang besar. Dalam Nihayatul Muhtaj, kitab beliau ni 8 jilid. Hukumnya boleh untuk tidak berpuasa pada hari ke-30. Mudahlah kita kalau ulama berpendapat begitu, pilihlah yang mana satu. Taib. Saya ingat saya nak berhenti kat sini, saya berusaha untuk berhenti cepat. Bukan berhenti cepat, berhenti tepat. Bukan berhenti cepat, berhenti tepat. Faedah kedua, mendapatkan khabar dari Nabi Muhammad SAW dalam mimpi bahawa esok adalah Ramadan. Kita sambung esok hari. Dia ada dua cara untuk kita
laju ni, cara yang paling efektif ada seorang tolong saya baca. Maka itu sangat cepat. Saya tengok dahululah kalau malam esok saya perlukan ada seorang untuk tolong saya baca, saya akan syarah saja. Minta seoranglah tolong siapa nanti membacanya lah. Baca saja, jangan risau. Yang syarah nanti saya. Saya tak tidur, jangan risau. Ataupun saya akan baca dan syarahnya pendek-pendek saja. Sebab banyak lagi ni. Tapi insya-Allah khatam, insya-Allah. Baik, saya raikan dahulu soalan yang malam tadi tak sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kurang jelas mengenai solat sunat. Tidak boleh dilakukan jika masih berhutang solat fardu. Bolehkah sekiranya kita meninggalkan semua solat sunat semata-mata untuk qada solat fardu? Banyak yang ditinggal masa muda. Itulah yang terbaik. Memang kita rasa sayang sembahyang sunat tu sayang. Tetapi haruslah kita tahu macam mana pun sembahyang sunat itu hukumnya adalah sunat. Yang qada itu hukumnya wajib, hutang tetap hutang. Jadi kerana itu lebih baik dibayar hutang. Dari segi afdalnya memang kita bayar hutang qada daripada sunat. Tambah lagi di bulan Ramadan. Kalau kita qada, solat qada itu statusnya wajib. Kan Nabi sebut man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fardhatan fi ma siwa. Waman adda fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan dirinya dengan satu amalan sunat digandakan menjadi satu wajib di bulan Ramadan. Siapa yang mendekatkan dirinya dengan satu amalan wajib digandakan menjadi seolah-olah mengerjakan 70 yang wajib. Qada itu wajiblah. Jadi guru kita selalu bagi nampak. Contohnya, orang nak bagi kita 1,000, kemudian ada orang nak bagi 70,000 ringgit. Mana kita nak ambil? Kalau bab duit bukan main kita. Tapi kalau bab pahala, kita mungkin tak nampak. Mungkin tak nampak. Tapi itulah yang sebenarnya ini. Jadi akhirnya nanti tak buat yang sunat-sunat. Tidak mengapa. Sebab yang wajib itu lebih fardu. Lebih wajib. Cuma saya semalam sebutkan ada pendapat mutaakhirin, kata guru kami Syekh Nuruddin. Ada pendapat ulama yang mutaakhirin mengatakan tidak mengapa, boleh. Kalau nak sembahyang sunat pun boleh, silakan. Tapi dengan syarat yakin masih nyawa panjang lagi untuk qada. Tak apalah. Kalau rasa nyawa panjang lagi, umur panjang lagi, silakan. Takut-takut itu sahaja. Taib. Jelas ni. Kalau rasa nyawa panjang lagi, tak apa, sembahyang tarawih dulu, nanti qada. Sembahyang ba'diyah dulu, nanti qada, boleh. Tidak salah. Tapi yang paling bagus qada sahaja. Paling bagus. Kecuali sembahyang, contohnya sembahyang gerhana yang jarang datang. Sembahyang tahajud malam, buka dulu dengan tahajud, kemudian lepas tu nak qada, silakan. Tak perlu. Kan kita kadang biasa solat tasbih, solat istikharah, bagus malam tu. Tapi lebih bagus gantikan dengan qada. Dengan qada dulu. Hadirin, jangan dilihat qada. Sunat lagi, tengah malam lagi besar pahala, betul. Tapi jangan lupa qada macam mana pun statusnya tetap wajib. Lebih besar lagi hadirin. Buka dulu malam tu dengan tahajud, tak apa. Lepas tu kita akan selalu buat solat tasbih. Gantikan dulu buat masa ni sebab dengan penerangan saya ni. Sebab ulama kuat mengatakan qada dulu, qada tak apa. Mungkin dalam selang 2-3 hari buat tasbih lagi. Sebab kita takut kita dah terbiasa, tiba-tiba ikut pendapat saya ni, bukan pendapat saya ni pendapat ulama lebih kuat ni. Kita jarang dengar sebenarnya. Jadi buat juga, tapi selang-selikan lebih kepada ikut pendapat ulama kita ni tadi. Boleh lepas ni jangan ragu-ragu lagi. Yang saya sebut ni bukan daripada saya, tidak, daripada ulama. Malah ada ulama yang mengatakan haram sembahyang sunat. Siapa yang ada hutang tu haram sembahyang sunat.
Kita taklah sampai ke situlah. Jadi kita katakan afdal, lebih baik begitu. Itu sebab ulama kata kenapa hutang kena bayar dulu, barulah kita sedekah ke orang. Adakah makruh ambil wuduk waktu azan? Ketika tengah mengambil wuduk, azan tidak mengapa, teruskan wuduk, teruskan ambil wuduk. Kalau tidak azan diazankan, tunggu dulu azan sekejap. Kalau tidak kerawadatlah, supaya kita jawab azan, sebab jawab azan itu adalah tuntutan, satu tuntutan. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma qala al-muadzin. Nabi sebut kalau kamu dengar azan, hendaklah kamu sebut seperti mana yang disebut oleh muadzin, illa melainkan hayya 'alatain, hayya 'alatain, hayya 'alas salah. Jangan jawab hayya 'alas salah, jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. As-salatu khairum minan naum. Siapa yang azan macam tu yang dipanjangnya nun itu nun wajibul gunnah tu. As-salatu khairum, panjang sikit tak apa, minan naum, tu madlin naum. Yang tu jangan dipanjang, jangan yang dipanjang dipendek, pendek dipanjang. Nanti takut orang nanti faham berbeza. As-salatu khairum minan naum. Naum didengar orang. Naum tu maksudnya tidur. Naum tu maksudnya tidur. Orang pakai dengar tidur. Baiklah, kata kita. Waktu saya belajar dulu di sekolah menengah tingkatan 4, kurang 4, 5 gitulah. Jadi kami jadi ketua badan badar. Ada seorang budak baru ni, kita panggil budak tingkatan 1, freshies ni, solat asar. As-salatu khairum minan naum. Solat asar ni dia azan. Akhirnya dia kena marah oleh budak-budak sini. Anak pun jadi mereka rujuk pada saya lah, sebab kita ketua ni. Anak kata jangan marah dia, memang betul pun hampa tidur. Hampa tidur tadi kan. Dia tersilap, jangan marah sangat, tapi hakikatnya hampa tidur. Yang itu dijawab sadaqta wa bararta. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz boleh terangkan semula faedah 1 berpuasa pada pertengahan bulan Syaban atau pada hari Syak bahagian C. Mari kita lihat dulu apa yang diminta sahabat kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah 1 berpuasa pada pertengahan bulan Syaban atau pada hari syuruk ke Syak ni? Ini syuruk ni. Syuruk, waktu syuruk rasa Syak bahagian C. Mari kita lihat muka surat 29 masing-masing. Kita tak baca lagi ni, kita jawab soalan dulu. Jika bersambung, kita atas dahulu. Berpuasa setelah pertengahan bulan Syaban, apa maksudnya? Setelah pertengahan 15 itu memang kita berpuasa. Orang ini tak puasa pun 15, 16 baru dia berpuasa. Ini yang dikatakan haram. Atau pada hari Syak, hukumnya adalah haram, tidak sah. Kecuali pada 3 masalah, maka hukumnya boleh dan sah. Terus kita ambil C untuk kita sama-sama. Hadirin, untung kita baca kitab ni. Untung, saya kali pertama baca kitab ni di Malaysia. Kulit ke kulit. Ni. Jadi malam ni saya nak baca laju sedikit. Sebab saya ingat, kalau cara ni tak khatam kita. Kalau cara yang semalam biasa ni tak khatam. Jadi saya akan baca laju sikit. Nanti akan melibatkan hukum hakam. Untung. Siapa yang baca buku ni, Masya Allah. Banyak perkara dia tahu nanti. Dia kena istiqamah. C. Jika bersambung dengan tanggal 15 Syaban, apa maksudnya? Maksudnya dia dah 15 tu dia dah puasa. Yang dikatakan pertengahan tu apa? 16 ke atas. Bukan 15 tu. Kan 15 kan baru di sebelah A ni, 16 ni sebelah B. Sini.
Kalau dia puasa 15 bersambung, ni maksudnya ni, jika bersambung dengan tanggal 15, maka boleh baginya berpuasa pada 16. Betul, memang begitu. Dan seterusnya onwards, betul. Apabila terputus tidak berpuasa, maka tidak boleh pada hari berikutnya untuk berpuasa. Orang begini, orang ni, dia tak pernah pun puasa daripada 1 sampai 14, tak pernah orang ni. Nah, orang ni tak pernah puasa. Jadi, hukumnya macam mana? Orang sebegini daripada 1 sampai 14 tak pernah puasa, tapi 15 dia berpuasa. 15 berpuasa, boleh tak dia puasa 16? Boleh. Sebab apa? Sebab dia bersambung. Dia macam ambil current dulu, ambil electricity. Sambung dulu. Ini akan menyebabkan jangka hayat. Apa maksud jangka hayat? Bolehlah puasa seterusnya. Tapi syarat jangan putus. Syarat jangan putus. 15 dah puasa tadi, dapatlah dia current, power lah contohnya ni. Boleh tak puasa 16? Silakan. Boleh tak puasa 17? Silakan. Tak berpuasa 18. Tak puasa 18. Boleh tak puasa 19? Kitab ni kata tak boleh. Kalau dia mula 15 dia mula. Tapi kalau sebelum tu dia ada mula. Sebelum tu dia ada mula 1, 2 sampai 7. Pening kepala 8, 9 tak. 10 puasa lagi. Kemudian ayam percik 11 tak jadi. 12, dia lagu itulah. Tapi sebelum 15 nya dia puasa tak? Puasa. Orang sebegini, walaupun putus sebegini, boleh dia sambung lagi. Faham tak? Yang ini maksudnya orang yang tak pernah puasa. Faham? Jadi yang ini kita telah jawab. Tak kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memohon penjelasan berkenaan solat sunat. Adakah solat sunat seseorang diterima jika solat-solat, ini dah baca malam tadi ni, jika solat-solat 5 waktu yang tidak dibuat sebelum ini, selama mana solat ini tidak selesai dia qada. Diterima tu insyaAllah diterima. Cuma kita sebut tadi apa pendapat ulama, ada 2. Satu kata haram, satu lagi kata boleh dengan syarat tertentu. Terima tu insyaAllah terima. Niat puasa Rejab, mohon Ustaz jelaskan. Niat puasa Rejab dan Sya'ban, niat. Ada setengah guru berkata tiada puasa sunat Rejab dan Sya'ban selain niat puasa Isnin dan Khamis. Tak. Seluruh kitab-kitab mazhab kita Asy-Syafi'i kecil besar mengatakan ada puasa Rejab dan puasa Sya'ban, ada. Sebab puasa ini, puasa Rejab paling tidak puasa apa? Puasa bulan-bulan haram. Nabi yang bagi tahu sum ashhurul hurum. Nabi sebut sum ashhurul hurum. Hendaklah kamu berpuasa pada bulan-bulan haram. Bulan haram tu apa? 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebab itu hadirin, memang Nabi tak pernah berpuasa 4 bulan itu sepenuhnya, tak pernah. Tapi cukup kita ambil satu pendapat. Siapa? Sayyidina Ibn Umar. Siapa beliau? Abdullah bin Umar. Siapa ayah beliau? Ayah beliau adalah Sayyidina Umar, bukan orang sebarang ni. Beliau seperti yang disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kitab ni terkenal ni. Kalau boleh ustaz-ustazah jangan tak beli kitab ni. Lataiful Ma'arif. Saya pernah lihat ada terjemahan. Cari terjemahan, cari kitab ni. Lataiful Ma'arif. Tapi kena tanya dengan guru. Baca kitab ni jangan sembarang. Baca boleh, tapi kena tanya dengan guru. Ada permasalahan dalam tu. Yang ada juga yang sedikit tak sama dengan apa mazhab kita. Tapi boleh dirujuk dan boleh didiskusi, berdiskus. Dalam kitab ni sebut Ibn Umar berpuasa 4 bulan tu full. Kalaulah tak ada riwayat yang lain, itu cukup. Sebab Ibn Umar, Sayyidina Ibn Umar adalah sahabat yang paling committed untuk mengamalkan seluruh sunnah Nabi. Pernah dalam satu perjalanan, beliau duduk dengan satu kumpulan, kemudian dipacunya kudanya ke satu tempat, kemudian patah balik. Ada kata unta ke satu tempat, patah balik. Orang bertanya, Masya'nuk, kenapa kamu buat begini? Dia kata, saya pun tak tahu, tapi saya pernah lihat Nabi buat macam ni. Pergi ke satu tempat tu patah balik.
Tak tahu sebab apa. Nah, kalau bahasa Arab, bahasa Indon kata saking cintanya dengan Nabi. Terlalu cintanya dengan Nabi, tak tahu pun. Tapi buat juga. Walaupun tak tahu. Nah, itu baru dalam bab-bab sebegitu. Kalau dalam bab puasa lagi lah. Nah, jangan risau hadirin. Nanti rujuk dalam kitab. Nah, sebab itu memang ada. Siapa yang kata Sya'ban? Sya'ban jelas sekali. Kata Sayyidatuna Aisyah, ma ra'aitu, tidak pernah aku lihat Nabi aktsara sauman, paling banyak berpuasa, fi ghairi Ramadan, selain daripada Ramadan, illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Banyak Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika Nabi ditanya kenapa banyak puasa di bulan Ramadan, Nabi katakan sebab bulan Sya'ban diapit oleh 2 bulan, iaitu Rajab dengan Ramadan. Yang mana orang pulun buat amal di dalam 2 bulan ini, tengok bahasa hadis. Cuma saya tak hafal, tak ingat sekarang yang matan Arab ya. Orang pulun buat amal di bulan Rajab dengan orang pulun buat amal di 2 bulan yang mengapitnya, bermakna orang pulun buat amal bulan apa? Bulan Rajab. Antara amal yang dipulun, puasa. Puasa bermakna ada puasa. Nah, Nabi pun puasa juga. Cuma khilaf apakah namanya puasa Rajab ataupun puasa sunat biasa. Nah, itu cerita lain. Jadi Ramadan memang kita puasa. Saya tidak mahu, takut bulan ni dipandang orang sepi sahaja, sebab itu saya nak berpuasa di bulan ini. Maksudnya apa? Kalau orang kata Nabi tak puasa bulan Sya'ban ni, guru berkata kita ambil husnuzan sajalah. Nah, mungkin guru ada kata, mungkin kita tak dengar. Nah, gitu. Adakah benar niat puasa qada sahaja? Apakah benar niat puasa qada sahaja? Macam mana nak faham ni? Cuba faham, sama-sama faham. Niat puasa Rajab dan Sya'ban. Ada sesetengah guru berkata tiada puasa sunat Rajab dan Sya'ban selain niat puasa Isnin dan Khamis. Tak, ini tak tepat. Ada puasa Rajab, ada puasa Sya'ban, dan ada puasa Isnin dan Khamis. Adakah benar niat puasa qada saja? Apa maksud tu ya? Ya, maksudnya. Ya. Niatkan qada. Oh, kalau ada qada boleh. Kalau tak ada qada, tu masalahnya. Kita insya-Allah kita tak ada qada, orang lelaki perempuan kot. Kami tak ada qada, kami niat puasa Rajab, boleh. Tak masalah. Nah, kalau tak puasa Khamis ada bulan Rajab, boleh. Puasa ayyamul bid, boleh. Gitu nah. Baik, maksudnya dah menjawab. Ada lagi? Satu lagi. Siapa yang nak bertanya, insya-Allah 15 minit akhir. Cukupkah kita qada di Masjidil Haram? Sama tak seperti kita sembahyang fardu fadilatnya? Masya-Allah, bagus. Ni tulisan Jawi ni. Wajar, masya-Allah. Berjaya juga saya baca. Alhamdulillah. Semua Jawi ni. Alhamdulillah. Apa tahu soalan tadi? Sekali lagi. Cukupkah kita qada di Al-Masjidil Haram? Sama tak seperti kita sembahyang fardu fadilatnya? Kalau nak dikatakan fadilat, memang tak boleh lawan lah. Sebab satu solat dekat situ sama dengan 1000 solat tempat lain. Kalau satu fardu, contohnya kita solat isyak tadi, sama dengan 100,000 di tempat lain. Kalau satu solat tarawih, sama dengan 100,000 solat di tempat lain. Tapi, apakah itu boleh dikira qada? Jawabnya tidak. Kalau satu qada, tidak sama. Tidak sama. Itu cuma pahala sahaja. Pahala sahaja. Hutang tetap hutang. Kalau begitu seronoklah, saya pun suka. Sebenarnya soalan ni pernah ditanya pada saya juga oleh seorang hamba Allah dekat, tak apa saya ingat dulu kat mana, Mokis, dekat Mokis, desa Mokis. Kalau orang desa Mokis dengar sekarang ni,
Dia pernah tanya saya, Ustaz, kalau kita tak sembahyang lama-lama dulu banyak, tapi kita pergi ke Mekah, sekali sembahyang tu kan sama dengan 100,000 qada. Masya Allah. Saya kata betul, tetapi itu pahalanya. Bukan dia menghapuskan yang dulu-dulu tu. Tidak. Bukankah Ustaz? Sebab mungkin ada orang bagi info, boleh, sebenarnya tak. Itu cuma apa? Fadilat sahaja. Apa pun bagus, pergi kat sana qada banyak-banyak. Bagus, pahala tu dapat insya-Allah Muhammad. Tetapi qada hutang bertetap hutang. Baik, kita berhenti setakat ni dulu. Soalan kita raikan malam esok insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.